Membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Renungan harian dari Lutheran Hour Malaysia. Sabtu, 2 Januari, tahun 2024. Tajuk kita hari ini ialah Bersih dalam Mam. Teks renungan diambil dari Markus bab 1 ayat 40 hingga 42. Seorang yang menghidap penyakit kusta datang kepada Yesus lalu berlutut meminta pertolongannya. Katanya, "Jika engkau mahu, engkau dapat mentahirkanku." Yesus berbelas kasihan lalu menghulurkan tangannya menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mahu. Tahirlah." Pada saat itu juga orang itu ditahirkan daripada penyakit kusta. Markus pukul 1:40-42. Saya mengetuai satu kumpulan pelancongan Kristian ke negeri Mesir beberapa tahun yang lalu. Kami kagum dengan pemandangan dan kemegahan negara itu suatu ketika dahulu dan budayanya yang masih menarik sehingga zaman ini. Walau bagaimanapun, ada satu perkara yang tidak menyenangkan hati setengah pelancong yang menganggap pegangan mereka, kebersihan berdampingan dekat dengan ibadat. Masalah yang kurang memuaskan ini ialah habuk dan kotoran yang kami temui di mana-mana sahaja. Seorang pelancong wanita yang sangat jengkel, ternampak seorang budak perempuan kecil bermain di tempat pembuangan sampah. Dia berkata dengan jijiknya, "Mengapakah ibu kanak-kanak ini tidak membersihkannya?" Ketua pelancong kami yang juga penduduk asli negara itu terdengar ucapan wanita tersebut. Dia mengambil mikrofon dan berkata dengan tenang, "Tuan-tuan dan puan-puan, salah seorang telah bertanya bagaimana seorang ibu boleh membiarkan anak perempuannya menjadi begitu kotor. Saya hanya boleh memberitahu ini. Pelancong-pelancong ke negara kita bencikan kotoran tetapi mereka tidak tahu kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Ibu-ibu di negara kita mengasihi dan menyayangi anak-anak mereka tetapi tidak bencikan kotoran, tidak seperti setengah pelancong ke negara kami. Jadi, sehinggalah cinta kepada kanak-kanak dan kebencian kepada kotoran bersatu. Kanak-kanak ini berkemungkinan kekal seperti biasa, bermain di bawah timbunan sampah yang kotor. Selepas itu, semua yang di dalam bas itu menjadi sunyi." Ramai yang tengah berfikirkan kebenaran ucapan ketua pelancong tadi. Agar perubahan positif boleh berlaku di dunia kita, dalam komuniti, keluarga dan gereja, kasih sayang dan kuasa perlu bersatu. Sebagai penganut Kristian, kita tahu bahawa kasih dan kuasa telah bersatu dalam Yesus Kristus. Bapa syurgawi kita yang digerakkan oleh kasih-Nya telah mengutuskan anak tunggalnya untuk dilahirkan sebagai manusia seperti kita. Sebagai anak Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus rela hidup, menderita, mati dan bangkit semula untuk kita. Kerana kuasa dan kasih yang mulia ada bersama di dalam juru selamat, semua yang percaya kepadanya akan diubah dan disucikan sepenuhnya. Mereka tidak lagi diliputi oleh najis dosa. Seperti yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, begitulah kelakuan sebilangan daripadamu dahulu. Tetapi kamu telah dibersihkan, dikuduskan dan diperbenar dengan nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan Roh Allah kita. Tuhan telah melakukan apa yang kita tidak boleh lakukan sendiri. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Taurat kerana lemahnya tabi'i manusia, telah dilakukan oleh Allah dengan menghantar anaknya dalam bentuk manusia berdosa untuk menjadi persembahan menebus dosa. Dengan demikian dia menghukum dosa dalam diri manusia berdosa. Allah berbuat demikian supaya kita dapat menunaikan kehendak-kehendak hukum dalam diri kita dengan sepenuhnya, mengikut kehendak roh dan bukan mengikut kehendak sifat tabi'i. Kita berdoa, "Bapa syurgawi, bersihkan aku dengan hisop supaya aku suci, basuhlah aku sehingga lebih putih daripada salji." Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.